الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله ما شاء الله، لا قوة إلا بالله ما شاء الله. كل نعمة من الله ما شاء الله. الخير كله بيد الله ما شاء الله. لا يصرف السوء إلا الله. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Alhamdulillah, muslimin muslimat, mudah-mudahan kita semua dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sambung pengajian kitab fiqh Wishahul Afrah, muka surat 45. Babu salatil kusuf. Qala al-musannif rahimahullah. Ini bab pada menyatakan sembahyang gerhana matahari dan bulan. Bermula keduanya sunnah muakkad, sunnatun muakkadatun, sunat yang sangat dituntut. Sembahyang gerhana matahari dan bulan, dia masuk dalam tajuk sembahyang sunat bersebab atau bersempena. Sembahyang sunat ni dipecahkan kepada tiga. Sembahyang sunat berwaktu, sembahyang sunat bersebab, satu lagi sembahyang sunat yang tiada waktu, tiada sebab, dipanggil sunat mutlak. Sembahyang sunat yang ada waktu ni macam duha, raya 1 Syawal, time dia, Aidil Adha 10 Syawal, 10 Zulhijjah. Sembahyang sunat yang bersebab ni dia berlaku tak menentu. Kemarau, sembahyang minta hujan, bila kemarau tak menentu. Sembahyang gerhana kadang dia jadi tarikh sekian, kadang dia berubah, bersempena, sekali sekala. Sembahyang sunat yang berwaktu boleh diqada. Sembahyang sunat yang bersebab ni, kalau dah terlepas dia punya sebab tu, tidak boleh diqada. Hari terjadinya gerhana tu sunat yang dituntut untuk kita sembahyang gerhana. Esok tu dah tak gerhana dah, siapa tak sembahyang tak boleh qada lah. Sembahyang raya tu boleh qada. Siapa yang uzur haid pada hari raya, maka dia boleh qada pada hari ni, boleh sembahyang raya pada hari yang bukan hari raya. Dia panggil nawafil muaqqat dan muaqqatah.
Sembahyang sunat yang ada waktu tetap boleh diqada. Sembahyang yang macam gerhana ni, time jadi gerhana tu sembahyang lah. Siapa tak sembahyang lepas pada gerhana baru nak sembahyang, tak boleh. Bermula keduanya gerhana matahari, gerhana bulan. Gerhana matahari disebut dalam bahasa Arab khusuf, gerhana bulan disebut khusuf. Hukum dia sunat yang sangat digalakkan, dan digalakkan berjamaah. Sembahyang seorang diri pun boleh, tapi lebih afdal sembahyang berjamaah. Sembahyang berjamaah ni gerhana matahari, gerhana bulan, Aidul Fitri, Aidul Adha, Tarawih, minta hujan, witir pada bulan Ramadan. 7 sembahyang sunat yang dituntut, disyariatkan dan digalakkan berjamaah. Gerhana matahari, gerhana bulan, Aidil Fitri, Aidil Adha, minta hujan kalau kemarau, sembahyang minta hujan, istisqa namanya. Kemudian sembahyang witir pada bulan Ramadan. Tadi saya bilang 7 kan, gerhana matahari, gerhana bulan, tarawih satu lagi. Tarawih. Tarawih, gerhana matahari, gerhana bulan. Sembahyang Aidil Fitri, Aidil Adha. Sembahyang witir pada bulan Ramadan. Dan sembahyang minta hujan. 7. Lain daripada 7 ni harus berjamaah, tetapi lebih baik sembahyang sendirian. Duha ke, sunat subuh ke, tahajud ke, sunat hajat ke, lebih baik sembahyang seorang-seorang, tapi harus berjamaah. Dalil harus berjamaah, Nabi tidur rumah isteri Nabi nama Maimunah. Anak penakan kepada Maimunah tu nama Abdullah bin Abbas. Dia anak menakan isteri Nabi dan dia juga sepupu Nabi. 2 pangkat. Sepupu belah ayah, anak menakan belah isteri Nabi. Dengan Nabi dia sepupu, dengan isteri Nabi dia anak saudara. Dia sengaja tidur. Diceritakan Nabi tidur kot ni, dia tidur melentang kot ni. Satu tilam. Budak-budak lagi. Kalau katil tilam macam tu, Nabi tidur memanjang dengan isteri Sayyidatina Maimunah, dia tidur kot melentang. Saja tidur nak tengok Nabi tahajud. Bukan tengok saja, nak join tahajud bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dikenali sebagai Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Tahajud ni elok seorang-seorang, tapi dia join, dia ikut. Nabi tak larang. Dia nak tengok Nabi bangkit pukul apa, Nabi nak baca apa, nak bangkit tahajud, bangkit tidur baca apa, doa apa. Nabi membaca 10 ayat terakhir dari surah Ali Imran sambil Nabi buat macam tu, menyapu muka untuk menghilangkan kesan tidur, mengantuk. Bangkit-bangkit tu sapu muka, baca 10 ayat terakhir daripada Ali Imran. Ada tengok ayat inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab tu. Kemudian Allah senaraikan sifat ulul albab. Kalau campur dengan ayat tu sebelah lah. Nabi baca ayat tu, kemudian 10 ayat berikutnya sehingga khatam, sehingga habis Ali Imran. Lepas tu Nabi pergi bilik ayak, dia sediakan ayak, dia bagi kayu sugi untuk Nabi gosok gigi. Dia khidmat kepada Nabi. Sebelum Nabi masuk bilik ayak, Nabi baca doa, Allahumma alimhul hikmah, ya Allah bagi dia ni jadi budak alim, ajarkan dia kebijaksanaan. Dalam riwayat lain, Allahumma alimhul kitab, ya Allah bagi dia alim al-kitab, yakni Al-Quran. Banyak kali Nabi doa pasal dia khidmat, bagi ayak, bagi kayu sugi, bagi kasut tandas, khidmat. Maknanya malam tu dia tak tidur sangat lah, dia tak tidur jerak, dia duduk bila nak bangkit ni, pak menakan aku kan sepupu aku ni.
Bila nak jaga Nabi jaga, dia pergi siap dia yang Nabi doa dekat dia. Lepas itu selesai Nabi berwuduk apa semua, dia cerita lengkap, panjang hadis tu, macam mana Nabi ambil wuduk, Nabi basuh tangan dulu apa semua kan. Nabi semayang, dia ikut semayang tahajud tu, dia ikut. Cuma dia silap, dia berdiri belah bau kiri. Maka Nabi tarik telinga aku, dia kata tak sakit kot, tarik. Dan Nabi isyaratkan belah kanan. Dia pun bergerak pelan-pelan, langkah pelan-pelan, main berdiri belah ni. Subuh Nabi pergi masjid. Dalam perjalanan, duduk berjalan nak pergi masjid tu, apa doa Nabi baca, semua dia riwayatkan. Lepas subuh balik sarapan, Nabi minum susu. Ada orang letak apa tu, ada orang buat mai 2 ekor dak panggang, duk panas-panas. Dia kata Nabi tak makan. Sepupu dia Khalid bin Al-Walid, sepupu dia, balun juga cukup, duk ajak Nabi makan kali. Nabi kata makan, aku tak lalu. Haram lah? Tak haram, maknanya makruh. Ada halal. Sepupu dia Khalid bin Al-Walid tu sepupu dia, maknanya anak menakan Nabi jugalah Khalid bin Al-Walid tu. Macam tu. Panjang cerita daripada malam, subuh, sarapan pagi, tu selesai lah. Doa apa Nabi baca. Yang pentingnya sembahyang tahajud tu berlaku berjamaah. Nabi tak tegur sepatah pun. Boleh buat lah qiyamul lail perdana berjamaah, tapi selalunya hari-hari lain Nabi kita sembahyang seorang diri. Duha eloknya sembahyang seorang-seorang, tapi boleh juga buat berjemaah. Pernah ada orang siap rumah, baru siap jemput Nabi mai sarapan di rumah dia baru siap rumah. Bila mai berbesar hatilah Nabi sampai. Nabi dengan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, dia jamu makan apa semua, habis makan Nabi nak balik ya. Kira kenuri buka rumah tu jamu Nabi. Kenuri kita panggil kenuri buka rumah. Nabi makan-makan, Nabi minta diri nak balik. Dia kata tunggu Ustaz, ada hajat. Hajat apa? Nak minta Nabi sembahyang sunat dalam rumah saya. Saya nak buat satu ruang musalla, surau dalam rumah. Rumah tuan-tuan ada surau tak? Dalam rumah. Jangan kata ada depan rumah saya surau, tu surau lain. Rumah saya dekat dengan surau, saya duduk taman memang ada surau. Tak, surau dalam rumah. Saya nak buat satu surau dalam rumah. Dalam ruang tamu dia yang luas itu, dia minta Nabi cari mana-mana sudut sembahyang sunat, dia akan panggil tukang buat surau di tempat sembahyang Nabi. Tabarruk, mengambil berkat. Nabi pun sembahyang. Ni pun tak tengok saja Nabi sembahyang, isi rumah tu semua fasafafna khalfahu, kami buat saf belakang Nabi. Waktu tu waktu duha. Sembahyang tu kira sembahyang duha lah. Pada pandangan ulama hadis, sembahyang tu tak lain tak bukan solat duha lah. Berlaku berjamaah di rumah sahabat. Dua tu sudah cukup menjadi dalil sembahyang tahajud yang Nabi sembahyang seorang-seorang. Kadang-kadang isteri Nabi tidur melintang, Sayyidatina Aisyah tidur, Nabi tak gerak, Nabi sembahyang. Kecuali bulan Ramadan lah Nabi mengejutkan isterinya. Tahajud hari-hari lain Nabi sembahyang, bini tidur, Nabi sembahyang seorang-seorang. Sembahyang sendirian, dan jangan sampai baca terlampau kuat sampai ganggu orang nak tidur. Sembahyang tu kan wajib pun, sunat, ganggu orang tidur haram. Tapi ada kalanya berlaku berjamaah. Begitu juga sembahyang duha seorang diri, tapi ada kalanya berlaku jemaah, harus berjemaah. Kalau untuk mengajak kita nak bagi lekat, kita buat program sembahyang duha berjamaah ramai-ramai, buat dengan anak-anak lah. Bila dah reti dah, pakat-pakat buat diri ya. Macam tu lah. Hak ni memang disunatkan berjamaah. Sembahyang gerhana matahari, gerhana bulan ni berjamaah. Kalau tak buat berjemaah, nak buat seorang-seorang pun boleh, tapi pahala dia kurang. Bagi yang mukim dan yang musafir dan yang merdeka dan sahaya, dan laki-laki dan perempuan, dan berjemaah
ini yang afdal, dan seorang diri. Maknanya kepada semua golongan lah dituntut disunatkan sembahyang gerhana matahari, gerhana bulan. Gerhana matahari pernah berlaku pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan pada hari yang sama berlakunya kematian anak Nabi, putera Nabi yang bernama Ibrahim. Ibrahim ni anak Nabi kita dengan Maryah Al-Qibtiyah, seorang perempuan yang dihadiah kepada Nabi oleh Raja Mesir. Raja Mesir Al-Muqawqis gelarannya. Ini semua berlaku selepas Suluh Hudaibiyah. Nabi banyak murasalatul muluk, menghantar surat kepada raja-raja, Raja Rum, Raja Parsi, Raja Mesir, mana-mana raja yang ada di Afrika kan, semua sampai surat. Raja Mesir zaman tu dikenali dengan panggilan Al-Muqawqis, sistem beraja. Zaman Nabi Musa, zaman Bani Israel tu, raja-raja dikenali dengan gelaran Fara'inah. Fir'aun. Siapa jadi raja semua Fir'aun. Bangga ni Pak Fir'aun. Dapat gelaran Fir'aun tu bangga lah, ni jadi kutukan lah Fir'aun kan. Itu zaman Bani Israel. Jadi Nabi hantar surat ajak dia masuk Islam, Muqawqis ni. Dan Nabi menggunakan gelaran yang tepat. Kalau dia datuk lah, kalau datuk seri lah, kalau tun lah, tan seri lah. Surat Nabi tu, Nabi mengambil kira gelaran raja tu apa, memang tepat. Kepala surat bagi salam, walaupun bukan Islam boleh bagi salam, tapi ada cara dia lah. Assalamu ala manittaba'al huda. Itu salam kepada yang belum memeluk Islam, bukan Islam. Assalamu ala manittaba'al huda. Kemudian Nabi jemput, ajak masuk Islam. Sebelum tu tak sempat lah nak kirim surat ni, duk perang dengan Quraisy saja. Bila Quraisy genjatan senjata perjanjian Hudaibiyah, okey, clear. Selamat satu bab, dakwah Nabi lebih luas. Dia duk fikir mereka duk rajin kacau Madinah, duk serang Madinah lah. Islam ni bukan menyerang, mempertahankan kerajaan Madinah. Ada ni perjanji tak mau perang sebelum tu, jadi dakwah Nabi luas lagi, hantar pembawa surat. Ada yang koyak surat Nabi, ada juga samsing. Raja Parsi samsing dapat tahu dia koyak, pijak surat Nabi. Nabi kata kerajaan dia akan terkoyak. Anak beranak dia rancang bunuh dia. Lepas tu anak sama anak pun bergaduh, merebut takhta. Koyak surat aku, kerajaan hang terkoyak. Kalau Mesir ni dia tak mau masuk Islam, tapi dia kembalikan surat dalam bentuk hadiah. Allah tak buka hati lagi lah, no? Surat tu disimpan, dia balas bagi hadiah. Bagi kaldai seekor nama Dul, nama kaldai Dul. Jadi utusan Nabi ni buat balik lah kaldai, buat balik orang sama, 2 orang perempuan, hamba dia, gundik lah, kalau zaman dulu orang panggil gundik kan, hamba yang belum disetubuhi, masih suci, dia bagi 2 orang perempuan. Jadi pembawa surat Nabi ni buat balik orang sama, buat balik orang dengan penuh adab, tak mengurat, diam saja sepanjang perjalanan. Ada riwayat dia. Seorang dapat Nabi ambil kat Nabi, nama Maryah Al-Qibtiyah, berbangsa Mesir. Seorang lagi Nabi bagi kepada Hassan bin Thabit, penyair zaman Rasulullah yang Nabi banyak memuji syair-syair dia. Hassan bin Thabit. Hassan tu dia kahwin dengan Sirin, dapat anak Muhammad. Patutnya bin Hassan, tapi lebih dikenali Muhammad ibn Sirin, dinisbahkan kepada ibu. Pakar tafsir mimpi, Muhammad ibn Sirin. Sirin tu ada baca Sherin, shin, huruf shin, Sherin, ataupun sin, Sirin. Dengan
Jariyah bahasa Arab, hamba, dia bukan status isteri Nabi. Maryah ni bukan status isteri. Isteri panggil zaujah. Dia status dia hamba yang Nabi dapat hadiah daripada Raja Mesir apabila bersama dengan Rasulullah menghasilkan anak. Hamba perempuan bila bersama dengan tuan dapat anak, anak tu anak tuan, maka hamba tu berubah status menjadi ummu walad, ibu anak. Lepas tuan mati baru dia akan merdeka. Dia macam tu. Dia dapat anak tuan lah, anak merdeka. Si ibu tu kekal hamba. Selagi tak diisytihar merdeka, tak merdeka. Nak tunggu merdeka, tunggu tuan meninggal dunia. Jadi Maryah Al-Qibtiyah ni kalau kita semak, dia bukan isteri Rasulullah, tetapi dia hamba abdi yang Nabi dapat sebagai hadiah. Dia beranak, anaknya anak Nabi lah, nama Ibrahim bin Muhammad, putera Nabi. Lepas dia melahirkan anak Nabi itu, Nabi isytiharkan dia merdeka. Kalau tak isytihar, lepas Nabi wafat baru dia merdeka. Dalam Islam macam tu. Nabi buh nama Ibrahim tu kerana Nabi SAW teringat cerita Nabi Ibrahim dengan Sarah pergi ke Mesir. Nabi Ibrahim pernah pergi ke Mesir, kemudian Sarah ni ditangkap. Ada seorang raja galak nak peluk Sarah, nak cabul, nak rogol, tapi tak boleh. Akhirnya dia termalu. 3 kali dia cuba nak peluk, dia jadi kaku. Dia nak peluk, dia jadi krem. Dia minta Sarah berdoa. Sarah pun baca doa. Sarah tak mau dia mati. Kalau raja mati, nanti orang kata Sarah bunuh raja. Salah. Sarah doa, ya Allah bagilah dia sihat raja galak ni. Saya tak tahu nama apa, raja galak lah apa nama. Raja galak di Mesir je tu. Firaun lah, zaman tu Firaun lah. Nama sebenar, nama kad penalan dia tu kan tak tahu, Allahu a'lam. Nabi tak abang. Ini Nabi Muhammad bercerita. Saya ada tulis buku 40 hadis Nabi Muhammad bercerita. Dalam tajuk Nabi Ibrahim berbohong sebanyak 3 kali. Orang tanya Nabi Ibrahim perempuan hak masuk dalam bilik raja tu siapa? Nabi Ibrahim kata saudariku, dia tak kata isteriku. Kalau kata isteri ni suami kena bunuh. Jadi di situ dia berbohong, dan bohong dia diterima sebab orang beriman semuanya bersaudara. Hadhihi ukhti, dia tak kata zaujati. Bila raja cuba kali pertama nak terekam, nak peluk Sarah, tak boleh. Merayu, mulut boleh cakap, tangan keras habis. Wahai perempuan, doalah kepada Tuhan kau. Sarah baik hati doa. Bila doa dia okey balik, dia nak terekam lagi tu. Galak 3 kali percubaan, tak boleh. Allah jaga Nabi-Nabi, Allah jaga isteri Nabi Sarah. Sarah disebut ajmalun nisa, perempuan tercantik. Oh, dia tak naik syekh, bukan syekh syahwat. Dia tengok, oh hak ni paling cantik, aku tak pernah jumpa secantik ni. Sarah ada doa dalam hadis. Rasulullah SAW menyebutkan doa Sarah. Orang nak rogol tak boleh nak rogol, baca doa Sarah. Dia berdoa, Allahumma in kuntu amantu bika wa binabiyika fala tusallit wa hassantu farji illa ala zawji fala tusallit alayya al-kafir. Ya Allah, jika aku benar-benar beriman dengan kamu dan dengan nabimu suami dia lah Ibrahim, kalaulah aku ni benar-benar beriman dengan engkau dan dengan nabi engkau, dan aku menjaga kemaluanku hanya untuk suamiku, janganlah kau beri kuasa kepada si kafir ini untuk mengganggu, kita panggil apa, mencabul, merogol. Jangan. Maka Allah Ta'ala bagi raja tu dengan tak boleh bergerak, lepas tu dia tercekik, kaki dia terangkat, terapung, kaki boleh goyang, hak lain tak boleh, duduk macam tu.
terangkat. Maknanya ada orang cekik, ada orang angkat macam ni. Orang baju ni angkat, cekik. Tapi bila dia okey, dia galak, dia nak try lagi. Tu kata raja galak. Kisah tu lah. Akhirnya dah 3 kali try tak boleh. Sarah pun baik hati, tiap-tiap kali dia minta tolong, dia tolong. Sarah tak mau bagi dia mati. Kalau mati kacau, nanti keluar orang kata, tak tahu hang bunuh raja kami. Mampu. Dia nak selamat ya. Keluar tu kalau kata mati, orang kata kalau budak-budak tak tahu. Kalau budak macam tu lah. Kalau lain-lain tu kena hukuman lah, bunuh raja. Dia tak mau. Kalau boleh jangan bagi mati, nak selamat lah. Kerana baik hati, Raja Mesir bagi dekat Sarah hadiah Hajar. Jadi pergi Mesir berdua, balik Mesir ke Palestin 3. Pergi berdua, balik 3. Saya waktu pergi dengan isteri, pergi berjalan, saya melawak kita pergi berdua, balik 3. Tapi ada cerita pergi berdua, balik 3 ni. Cerita adalah hadis Nabi Ibrahim AS. Balik dengan Hajar, dapat hadiah dari Raja Mesir. Raja Mesir tu, dia sambil bagi hadiah pun, dia macam geram lah. Dia kata dekat pegawai-pegawai dia, pasal apa hampa tangkap hadhihi syaitan, syaitaniyah, ni perempuan ni bukan manusia ni, perempuan ni syaitan. Dia syaitan, dia kata kat Sarah syaitan. Kata ni syaitan, maknanya puteri jin ke apa gitu lah kan. Pasal dia tak mampu sentuh. Tak apalah, dia malu, dia bagi hadiah Hajar. Kan balik Nabi Ibrahim di Palestin dengan Hajar dapat anak Ismail kan. Daripada Ismail itulah zuriat turun-temurun Quraisy dan Nabi Muhammad, dari keturunan Nabi Ismail, Nabi Ibrahim, Quraisy. Teringat cerita tu lah bila dapat anak, hadiah daripada Raja Mesir, kerana Nabi mengutus surat mengajak dia masuk Islam. Dia tak masuk Islam, dia bagi hamba perempuan Maryah. Dengan Maryah boleh anak, seperti mana Nabi Ibrahim dengan Hajar boleh anak. Nabi lama tak dapat anak, anak Nabi semua dengan Khadijah. Ini dah hujung-hujung usia dah. Lepas Suluh Hudaibiyah. Lepas Suluh Hudaibiyah tu dapat anak. Allah, umur 60 dah waktu tu. Dapat anak. Nak buat nama apa? Buat nama Ibrahim. Pasal Nabi Ibrahim pun ada cerita yang macam tu juga. Kalau Nabi Ibrahim sembelih Nabi Ismail, Nabi Muhammad pun ada cerita sembelih juga, iaitu ayah Nabi nyaris-nyaris disembelih oleh Tok Wan Nabi, Abdul Muttalib. Kalau kita baca sirah, Abdul Muttalib pernah nak tunaikan nazar dia, hampir-hampir ayah Nabi disembelih, tapi Allah selamatkan dengan unta yang disebut sebagai diat, pampasan nyawa, diat 100 ekor unta. Tu Nabi kata, ana ibnu dhabihain, aku anak 2 orang lelaki yang nyaris-nyaris disembelih. Aku anak kepada 2 lelaki yang nyaris-nyaris disembelih. Yang pertama kita duk tahu cerita tu, Nabi Ismail hampir-hampir disembelih oleh Nabi Ibrahim. Tu ayah Nabi yang jauh lah, ayah Nabi yang terdekat Abdullah nyaris-nyaris disembelih oleh Abdul Muttalib, wafaan binadharihi, kerana nak tunai nazar. Orang nasihat, janganlah duk buat nazar sembelih anak. Semua orang pekat nasihat dia, jangan. Akhirnya ada pintu keluar, iaitu dengan membayar 100 ekor unta. Cerita apa tu? Nak cerita asal usul sembahyang gerhana kematian putera Nabi yang Nabi kasihi, iaitu putera Nabi yang bernama Ibrahim, anak daripada Maryah Al-Qibtiyah. Dalam hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim, berlaku gerhana matahari pada zaman Rasulullah tepat pada hari kematian Ibrahim. Maka sebahagian sahabat ada yang bercakap-cakap, kasafatis syamsu li mauti Ibrahim, gerhana matahari ni
dikaitkan dengan mati Ibrahim. Pasal mati Ibrahim tu lah gerhana. Gerhana terjadi kerana matinya Ibrahim. Dia pun duk kait macam tu. Dia berkatakan Nabi Ibrahim meninggal, Nabi sedih, alam turut bersedih. Cik, Ibrahim meninggal, Nabi menangis, sedih. Nabi teriak. Sahabat tegur Nabi pun mana boleh teriak. Nabi kata teriak tak apa, yang tak boleh meraung air mata rahmah, kasih sayang. Teriak boleh. Jadi ada lah yang duk cakap-cakap ni, duk buat statement kata matahari menjadi gerhana kerana matinya Ibrahim putera Nabi. Nabi sedih, matahari pun sedih. Bila dengar dekat Nabi, Nabi tak setuju, tak betul. Gerhana matahari ini, kata Nabi, inna syamsa wal qamar la yankasifan li mauti ahadin wala li hayatihi wala li hayaihi. Sesungguhnya matahari dan bulan tidak berlaku gerhana kerana mati seseorang atau hidup. Tak ada kaitan dengan hidup atau mati siapa-siapa. Nabi tak carilah publicity murahan, anak aku mati tengok jadi gerhana. Jangan kait. fa idza ra'aitum fasallu wad'u Allah. Apabila kamu nampak jadi gerhana matahari ke bulan ke, semayang, doa dekat Allah. Hak tu yang kita kena buat. Jangan duk buat status lah Facebook boleh buat status. Ada tok guru mana mati gerhana. Patutlah, patut apa pula dah. Itu takdir Allah sejak azali, tak ada kaitan maknanya. Kadang-kadang ada tokoh mati, hujan sepanjang hari, langit pun menangis dengan titisan air hujan. Tak kena. Saya tak setuju macam tu sebab Nabi kita tak setuju. Ada buat status lah, dia rasa bagus ingat ayat dia tu, orang pun pakai like. Oh, patutlah mendung sepanjang hari, dunia bersedih. Patutlah hujan, ayat patutlah. Tak patut sebenarnya. Tak boleh. Jangan kait dengan hidup atau matinya seseorang. Ini takdir Allah. Dia sebenarnya itu kena buka pengajian sains, mana kena mengenal mati hidup orang. Matahari dan bulan ni dia akur dan dia tunduk dengan arahan Allah. Asy-syamsu wal qamaru yasjudan. Matahari dan bulan sujud, yakni taat kepada perintah Allah. Kalau Allah nak bagi jadi gerhana, dia jadi ya. Nabi tak bagi. Nabi panggil orang ramai, Nabi balun dalam khutbah. Pas semayang tu Nabi khutbah, Nabi sebut, jangan cakap dah lepas ni macam ni, tak betul. Ini soal akidah. Berlakunya sesuatu jangan kait dengan hidup atau matinya. Begitu juga hujan lah, jangan duk kata hujan tu teriak lah apalah kan. Tak boleh. Baik. Dia fik ni, dalil-dalil saya kumpul dalam kitab ni. Dalam kitab ni tak ada dalil. Kitab ni. Dalam ni fiqh berdalil. Fiqh mazhab Syafi'i lengkap dengan dalil. Tadi saya duk cerita tu semua ada dalam ni. Tanwirul Masalik ni jilid kedua. Saya terjemah. Ini guru saya, Profesor Dr. Mustafa Bura. Jilid pertama taharah. Ini jilid kedua solat saja. Doakan insya-Allah akan terbit jilid ketiga zakat, puasa dan haji. Kemudian ada banyak lagi lah jilid. Sampai bab nikah kahwin, bab perundangan, bab faraid apa semua mungkin memakan 6 jilid. Ni projek penterjemahan Mahad Tauji Islami, Mahad kita lah. InsyaAllah. Dan ini lengkap lah. Daripada sembahyang sunat, sembahyang fardu, sembahyang qada apa semua kan. Sembahyang sunat yang boleh qada, tak boleh qada, semua ada dalil. Baik, kita sambung. Maka masuk waktunya tatkala nyata gerhananya. Bila jadi gerhana, yakin baru kita boleh buat sembahyang. Dalam kalender tu ahlu falak mengikut ilmu mereka, pada tarikh-tarikh tertentu akan jadi gerhana. Kita pastikan dulu, kena ada seorang keluar tengok, oh jadi suruh, boleh sembahyang gerhana.
Kalender takwim kata gerhana dan kita keluar tengok pun gerhana sungguh, baru boleh sembahyang. Tu syarat dia. Mana dah masuk waktu dia. Masuk waktu tak kala nyata gerhananya, dan habis waktu gerhana matahari dengan hilang gerhananya. Dah habis gerhana baru nak sembahyang, tak boleh. Tapi kalau kita duduk tengah sembahyang, gerhana tu dah selesai, waktu kita mula sembahyang tu gerhana. Kan Nabi sembahyang panjang. Nabi sembahyang panjang sungguh, baca Baqarah, baca An-Nisa, Ali Imran, panjang sungguh. Kalau kata gerhana tu dah habis dah, kita tak habis lagi sembahyang, kita boleh teruskan solat sampai selesai. Kita sembahyang tu gerhana, tapi sembahyang tu terlampau panjang, gerhana dah selesai, sembahyang belum selesai, boleh diselesaikan solat. Di tempat kita sembahyang pendek ya. Kalau nak ikut Nabi buat berjemaah, baca Baqarah, baca hak ni, baca hak ni, bagi-bagi salam, tak ada siapa. Panjang Nabi sembahyang. Nabi kira bajet tu, kalau gerhana tu 4 jam Nabi sembahyang. Selesai sembahyang, khutbah apa semua, keluar tak ada apa dah. Selesai. Nabi sembahyang panjang. Dengan hilang gerhananya, bila hilang gerhana habislah, tamatlah. Dan dengan jatuh matahari dengan gerhananya. Kalau gerhana matahari, katakan matahari dah jatuh, yakni maghrib dah, duk gerhana lagi, tak boleh dah nak sembahyang gerhana matahari sebab dah malam. Gerhana tu petang berlanjutan hingga maghrib. Gerhana petang tu gerhana matahari ya. Sampai ke maghrib duk gerhana lagi, tak boleh sembahyang dah. Walaupun dia masih gerhana, sebab matahari ni dia 11 siang, maghrib tu bukan gerhana matahari dah. Tapi perkara-perkara ni pelik lah, dah maghrib dah takkan nak gerhana lagi, kok jadi. Tidak boleh disemayang gerhana matahari. Nak kata gerhana bulan pun tak, sebab dia sambung daripada petang, maka habislah waktunya. Dan habislah waktu gerhana bulan dengan hilang gerhananya dan naik matahari. Gerhana bulan bila terbit matahari, itu bukan gerhana bulan dah. Tiada dengan naik fajar. Tapi kalau subuh, bulan duk ada lagi, subuh bulan duk ada lagi, duk gerhana lagi, boleh kita sembahyang gerhana bulan time subuh. Gerhana bulan ni dia berlaku malam lah, sebelum subuh berlaku malam. Kalau gerhana tu berpanjangan hingga masuk waktu subuh, masih sempat lagi sembahyang gerhana dalam waktu subuh. Tapi kalau terbit matahari dah terbit, mana nak ada bulan matahari terbit? Buat masalah ni. Dah terbit matahari pun duk gerhana bulan lagi, tak boleh sembahyang dah. Tapi tak akan berlaku lah, sebab matahari dan bulan ni dia ada time dia. Dalam surah Yasin sebut, bulan tak mencerobohi waktu matahari, matahari tidak mencerobohi waktu bulan. Kullu fi falaki yasbahun. Setiap matahari dan bulan itu ada falak, ada galaksinya, beredar mengikut peredarannya. Siang-siang nampak bulan yang pelik, malam-malam nampak matahari yang pelik. Dia ada jalan dia. Kita kena semayang pasal bersyukur tak kiamat. Matahari dan bulan ni kalau berlaku pertembungan, dua makhluk Allah yang besar ni bila bertembung, habis ya. Dia cuma berselisih ya. Dia tak senerih. Bahasa kita tak senerih. Senerih sikit, rap sikit pun habis dah. Dunia kita ni akan hancur. Kiamat dalam Al-Quran Allah sebut, yang kata kiamat tu wa jumi'asy syamsu wal qamar, dijamakkan matahari dan bulan. Wa jumi'asy syamsu wal qamar, dihimpun matahari bulan tu sekali. Berlaku pelanggaran, dua makhluk Allah ni aksiden, habis dunia ni berkecai. Jadi kita bersyukur sekadar gerhana aja, bukan kiamat pun. Allah atur perjalanan dia tu, tidak berlaku aksiden antara matahari dan bulan. Dan habislah waktu gerhana bulan dengan hilang gerhananya dan naik matahari, tiada dengan naik fajar dan tiada dengan jatuhnya pada malam. Dan gerhananya
Maka lafaz niatnya pada gerhana matahari, usalli sunnata kusufi syams rak'ataini lillahi ta'ala, Allahu akbar, saja aku sembahyang sunat gerhana matahari 2 rakaat kerana Allah Ta'ala, Allahu akbar. Tak boleh azan, tak boleh qamat lah, sebab ni sembahyang sunat, bukan sembahyang fardu. Diganti dengan lafaz as-salatu jami'ah rahimakumullah, ganti azan dan qamat. Dan pada gerhana bulan, usalli sunnata khusufil qamar rak'ataini lillahi ta'ala, Allahu akbar, sahaja aku semayang sunat gerhana bulan kerana Allah Ta'ala. Maka sekurang-kurangnya di semayang 2 rakaat seperti sunat zuhur jua. Semayang macam semayang sunat zuhur, sunat tahiyatul masjid pun boleh 2 rakaat macam tahiyatul masjid, tak ada masalah. Niat gerhana. Tak tahu kaifiat semayang macam ni lah senang. Aku semayang sunat gerhana bulan ke matahari ke, semayang macam tahiyatul masjid je, 2 rakaat, mudah sangat. Itu kaifiat yang paling mudah. Dan akmalnya sedikit, lebih sempurna sikit, di semayang 2 rakaat dengan 2 rakaat dan qiyam pada tiap-tiap rakaat, 2 kali rakaat. Qiyam sekali ya, 1 qiyam 2 rakaat, maknanya berdiri baca Fatihah, baca surah, lepas itu rakaat, Allahu akbar rakaat, lepas itu sami'allahu liman hamidah, tu rakaat balik. Ini kaifiat kedua. Sami'allahu liman hamidah, patutnya baca Fatihah dan surah pula, tak baca dia rakaat tu, rakaat sekali lagi, patut yang tidak sekali lagi sujud. 1 rakaat, 1 qiyam, 2 rakaat, 2 i'tidal. Itu kaifiat kedua. Kaifiat ketiga macam yang pernah kita buat lah, berdiri baca Fatihah, baca surah, rakaat, lepas itu sami'allahu liman hamidah, baca lagi sekali Fatihah dengan surah, rakaat pula, lepas itu i'tidal, baru sujud. Jarang-jarang berlaku. Kalau berlaku, tentu kena bagi tahu dulu kaifiat mana yang kita pilih. Kalau kaifiat pertama, saatnya lah macam sembahyang tahiyatul masjid lah, saat. Kaifiat kedua pun saja, cuma rakaat 2 kali, rakaat yang tidak rakaat. Kaifiat ketiga panjang lah, qiyam, rakaat, i'tidal, baca Fatihah, baca surah, rakaat lagi sekali, i'tidal, sujud. Tapi yang main lambat, kalau dia main lambat, dia dapat tang rakaat kedua, dia tak dapat rakaat tu. Kerana kita nak dapat rakaat mesti sempat takbiratul ihram, berdiri, kemudian rakaat sama imam. Rakaat hak first tu, hak mula. Rakaat kedua ekstra. Rakaat hak pertama tu rukun, rakaat kedua tu sunat. Dia main lambat, dia kata cantik, imam baru duduk rakaat, dia takbir, dia rakaat. Tu rakaat nombor 2. Rakaat tu tak dapat, nanti kena tambah. Bangkit tambah lepas imam bagi salam. Ataupun imam duduk tengah baca Fatihah, Fatihah hak kali kedua tu, bukan kali Fatihah pertama, dia main ikut kan. Tak kena lah. Boleh ikut, tapi kena tambah rakaat. Nak dapat rakaat mestilah ketika imam berdiri pertama atau rakaat pertama, bukan berdiri hak kedua, rakaat kedua. Dan yang terlebih dengan tiada dipanjangkan bacaan pada keduanya, dan yang terlebih akmalnya, Nabi buat macam ni, bahawa disemayangkan dia 2 rakaat dengan 2 rakaat dan 2 qiyam pada tiap-tiap rakaat, dan dipanjangkan bacaan pada keduanya. Kalau ikut Nabi memang panjang. Dan iaitu hendaklah takbiratul ihram, dan membaca doa iftitah, dan a'udzu billah, dan membaca Fatihah dan surah Al-Baqarah. Tu dia. Baqarah ni 2 juzuk lebih sampai habis. Kemudian maka rukuk, dan membaca tasbih di dalam rukuk kadar 100 ayat. Dia subhana rabbiyal azim diulang 100 kali. Ayat tu pula 100 ayat daripada surah Baqarah. Ayat Baqarah kan panjang-panjang. Nak jumpa waqaf tu, subhana rabbiyal azim kan 100 kali. Subhana rabbiyal azim ni tak tahu berapa ratus kali, menyamai huruf-huruf Baqarah. Ulama ni cerita semayang Nabi lah. Saya pun tak bisa semayang macam tu. Kalau jadi imam bagi-bagi salam seriat, tak ada siapa. Orang pakai lari balik ni. Surah Baqarah. Kemudian maka diangkat kepalanya daripada rukuk dan i'tidal,
dan membaca Fatihah pula lagi sekali. Kemudian maka dibaca surah Ali Imran. Kemudian ia rokok pula dan membaca tasbih padanya qadar 80 ayat daripada surah Al-Baqarah. Kemudian ia i'tidal pula, kemudian maka sujud dan membaca tasbih padanya pada sujud qadar 100 ayat daripada surah Al-Baqarah. Kemudian maka bangkit duduk antara dua sujud qadar tamakninah, duduk antara sujud tak lama. Kemudian maka ia sujud keduanya dan membaca tasbih padanya qadar 80 ayat daripada surah Al-Baqarah. Kemudian maka ia bangkit berdiri bagi rakaat yang kedua, maka membaca Fatihah dan surah An-Nisa. Kemudian maka ia rokok dan membaca tasbih pada rokoknya qadar 70 ayat daripada surah Al-Baqarah. Kemudian maka ia i'tidal dan membaca Fatihah pula. Kemudian ia membaca surah Al-Maidah. Semua surah ni panjang-panjang belaka ni. Kemudian maka ia rokok pula dan membaca tasbih dalam rokoknya 50 ayat daripada surah Al-Baqarah. Kemudian ia i'tidal, kemudian ia sujud. Makna rokok sujud ni sangat lama, berdiri lama, rokok lama, sujud lama. Dan membaca tasbih pada sujud qadar 70 ayat daripada surah Al-Baqarah. Kemudian maka ia bangkit duduk antara dua sujud, duduk antara dua sujud tak lama. Kemudian ia sujud yang keduanya padanya qadar 50 ayat daripada surah Al-Baqarah. Kita baca je lah, tapi tak ikut pun tak biasa. Tentu biasa kot, kerana berapa jam nak habis ni. Kemudian maka ia bangkit tasyahud, duduk tahiyat. Tahiyat tak lama, baca tahiyat macam biasa dan memberi salam. Tak lain semua lama, berdiri lama, rokok lama, i'tidal lama. Baik i'tidal tu akan baca Fatihah dengan surah lagi. Sujud lama, duduk antara dua sujud saatnya. Duduk antara dua sujud dengan duduk tahiyat je yang sekejap, yang lain semua panjang-panjang. Inilah yang akmalnya. Akmal makna yang paling sempurna. Kamal sempurna, akmal paling sempurna. Dan sunat dinyaringkan bacaan pada sembahyang gerhana bulan dan diperlahankan dia pada gerhana matahari. Dan sunat dibacakan 2 khutbah kemudian daripada semayang. Lepas habis semayang tu sunat ada khutbah gerhana lah, tiap-tiap daripada 2 gerhana itu. Dan jika kemudian daripada hilang gerhananya sekalipun, kalau gerhana tu dah cerah dah, pun tetap disunatkan berkhutbah lepas semayang gerhana. Maka khutbahnya seperti khutbah hari raya, tetapi tiada sunat takbir pada keduanya. Kan khutbah raya dia mula dengan 9 kali takbir sunat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar 9 kali, walillahil hamd. Khutbah ni tak ada lah takbir 9 tu. Khutbah kedua 7 takbir. Khutbah gerhana tak ada takbir. Kalau khutbah minta hujan, istighfar. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah 9 kali khutbah pertama, 7 kali khutbah kedua. Yang ni semayang tidak ada takbir dalam semayang, 7 takbir, rakaat kedua 5 takbir, tak ada. Dalam khutbah pun tidak dimulai dengan takbir 9 dan 7. Cuma sama dengan semayang raya ni, di sudut semayang dulu baru khutbah. Sama tang tu je lah. Semayang raya kita semayang dulu baru khutbah. Semayang gerhana pun semayang gerhana dulu, khutbahnya lepas semayang. Kerana tiada warid, tak ada dalil yang kata khutbah gerhana khatib bertakbir 9 kali di awal khutbah, 7 kali di awal khutbah kedua, itu tidak ada dalil. Dalam isi kandungan khutbah tu nak sebut apa? Dan menyuruh pada 2 khutbah itu akan taubat dan merdeka dan puasa dan lainnya. Jangan berlaku zalim, bermaaf-maafan. Yang ni diambil daripada khutbah Nabi lah. Khutbah Nabi suruh banyakkan istighfar, bagi yang berkemampuan puasa sunat, menderma, infak, bersyukur kerana dunia ni tak kiamat. Dan Nabi juga memperbetulkan akidah, jangan ada siapa-siapa buat status gerhana dikaitkan dengan hidup
atau mati. Gerhana tiada kaitan dengan hidup atau matinya seseorang. Wallahu a'lam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil waj'alna min 'ibadikas salihin. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatik kama nawwartal arda bi nuri syamsik abadan abadan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.